Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam channel saya, Sofi Al-Piraki. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana channel saya ini telah mencapai 3000 subscribers. Jadi diharapkan tahun ini saya dapat target dalam 10,000 subscribers. Mana yang rasa channel saya ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, tekan butang subscribe dan like video ini. Untuk video kali ini saya nak berkongsi berkaitan dengan kisah-kisah trending lah. Dan kalau kita lihat di YouTube, kalau kita lihat perkara-perkara yang misteri yang sedang trending sekarang ni ialah berkaitan dengan Prince Smith. Tetapi saya tak naklah cerita pasal Prince Smith ni sebab banyak orang dah ulas, banyak orang dah terangkan apa permasalahan dia. Cumanya saya nak ambil poin di sini, dan beberapa soalan yang saya dapat daripada rakan-rakan saya yang mengatakan ataupun menanyakan berkaitan tentang adakah makhluk halus ini boleh menyebabkan penyakit ataupun kesan-kesan luka pada tubuh badan fizikal kita ni. Jadinya kalau kita lihat kepada peristiwa Prince Smith ni, saya tak tahulah cerita dia tu betul ke atau tidak. Ada yang kata betul, ada yang kata tidak. Tetapi apa-apa pun, kalau betul dia kena gangguan tu, diharapkan dia dapatlah memperolehi kesembuhan, insya-Allah. Namun demikian, berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh makhluk halus ini, pada saya memang ada. Bukan tak ada, memang ada, dan ianya berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita orang lain yang pernah terkena ataupun pernah mengalaminya, penyakit-penyakit tertentu yang diakibatkan oleh makhluk halus, jin dan syaitan ni. Perlu kita ketahui secara asasnya di dunia ni, bukan kita sahaja manusia ni yang duduk di dunia ni. Ada juga makhluk-makhluk yang lain, bukan manusia ataupun binatang-binatang, tetapi di alam lain iaitu alam jin, terdapat juga makhluk Allah yang menduduki di dunia ni. Jadi makhluk-makhluk ni adalah makhluk yang tidak nampak dengan mata kasar. Oleh yang demikian, kita sebagai makhluk manusia yang duduk di muka bumi ini, tambahan pula sebagai orang Islam, kita dituntutlah untuk mengamalkan ayat-ayat perlindungan daripada gangguan makhluk halus yang kita tak nampak ni. Mungkin ada yang baik, ada yang tidak baik, tetapi apa-apa pun sebagai umat Islam, kita ada amalannya. Mungkin ada sesetengah orang tak percaya yang makhluk halus ini boleh menyebabkan penyakit. Tetapi untuk mengukuhkan lagi pendapat saya ini, kita ada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan banyak dah ulama-ulama, para ustaz yang telah menghuraikan dan berkongsi berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh makhluk halus. Saya ambil contoh satu ayat Al-Quran dari surah As-Sad ayat 41. Dan ingatkanlah peristiwa hamba kami Nabi Ayub ketika dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan kepayahan dan sesaan penyakit. Kisah Nabi Ayub ini menghadapi penyakit fizikal yang amat dahsyat, dan ianya berpunca daripada sentuhan dan penangan daripada syaitan. Kalau kita rujuk kepada perkataan nusbin, membawa maksud penat atau letih yang amat sangat, jelaslah di sini bahawa kepenatan, keletihan, kesusahan dan azab sengsara boleh dilakukan oleh makhluk halus berdasarkan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Terdapat satu lagi surah dari surah Al-Mujadalah ayat 19. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan istahwaza. Maksudnya syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan mereka lupa mengingati ajaran dan amaran Allah. Mereka itulah puak syaitan. Ketahuilah bahawa puak syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi. Perkataan istihwaz daripada istahwaza bermaksud syaitan boleh menguasai dan mengalahkan manusia sehingga mereka tidak sedarkan diri atau lupa segala-galanya. Kita lihat kepada hadis yang lain, riwayat Muslim yang mengisahkan tentang seorang pemuda yang baru berkahwin menyertai Rasulullah SAW mengorek parit dalam peperangan Ahzab. Pada waktu tengah hari, beliau memohon izin daripada Rasulullah SAW untuk pulang, namun Rasulullah SAW keberatan
untuk mengizinkannya. Atas desakannya dia diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada pemuda tersebut supaya membawa senjata. Apabila sampai di rumah, beliau mendapati isterinya berada di luar rumah. Dilihat dalam rumahnya ada seekor ular hitam yang besar. Lalu pemuda tersebut terus menusuk ular itu dengan tombaknya. Ular itu mengelupur dan tidak semena-mena pemuda tersebut turut mengelupur. Akhirnya ular dan pemuda tersebut menemui ajal. Apabila peristiwa itu dimaklumkan kepada Rasulullah SAW, baginda menyatakan bahawa ular itu adalah jelmaan jin. Daripada rujukan-rujukan ini, bolehlah dijadikan sebagai bukti bahawa makhluk halus, jin dan syaitan ini dapat menyebabkan sesuatu penyakit kepada manusia. Berbalik kepada kisah pengalaman saya pula, saya pun pernah juga menghadapi pesakit-pesakit yang mengalami penyakit yang disebabkan oleh makhluk halus ini. Ada satu budak ni, dia terkena satu panah ataupun kurap yang teruk. Banyak dia punya di bahagian-bahagian kaki dan tangan tu penuh dengan kurap-kurap sampai rosak kulit dia. Puncanya tak diketahui. Tapi apabila dikaji balik, diselidik balik, rupanya budak ni baru lepas memancing lah. Dan tak tahulah apa silapnya, mungkin dia terkena sesuatu di sana kan, terpijak ke, terlanggar ke, tak tahulah. Ataupun dia terambil sesuatu ke, rosak habis kaki dan tangan dia. Dan di bahagian perutnya ada sedikit. Sebab benda ni dia akan merebak sedikit demi sedikit. Puncanya adalah daripada gangguan. Bila didoakan, dia muntah-muntah. Dan benda ni berlarutan sampai dia sembuh. Ada yang mengatakan kurap dan panah yang terjadi itu disebabkan oleh ludah syaitan ataupun jilatan jin syaitan ini. Dan ada satu kes yang saya dapat di satu kawasan di tempat saya, yang mana pakcik ni dah meninggal dunia. Mungkin asbab lah penyakit yang dia hadapi tu ialah orang tu dah tua, mungkin terkena gangguan, tambahan pula dia ada penyakit fizikal yang lain, dia jadi makin lemah dia meninggal lah. Tapi yang peliknya, penyakit yang dihadapi ini bermula dengan satu kisah yang di mana di kawasan rumahnya terdapat banyak busuk. Bila dia tengok banyak busuk tu, dia buanglah busuk tu, dia potong busuk tu. Dalam seminggu tu busuk tu naik balik. Dia pun pelik, cepat naik, banyak tu, dia potong lagi, naik balik, dia potong lagi. Sampai satu masa tu badan dia naik benjol-benjol. Di belakang badan dia, di bahu, naik benjol-benjol yang pelik. Bila cek di hospital, tak tahu apa penyakitnya, tiba-tiba saja. Jadi bila dipanggil untuk membuat rawatan, terdapat gangguan pada tubuh badan dia. Dan bila dia cek pada keluarga dia, anak-anak dia pun ada gangguan juga. Dan bila diselidik, rupanya jin syaitan yang menghuni busuk-busuk ini marahlah. Itu punca dia. Dia marah kepada pakcik tu dan menyebabkan pakcik tu terkena penyakit yang diakibatkan oleh makhluk halus ni. Badan dia jadi berbenjol-benjol. Bila diruqyah, didoakan, dia sakit lah kan, dia muntah-muntah, dia ada gangguan pada tubuh badan dia. Sampai satu masa tu dia punya benjol tu dah surut. Tapi tak tahu macam mana kisahnya lepas tu, bila dah lama sikit dengar kata dah meninggal. Innalillah. Mungkin itu asbab lah kan. Badan dia pun lemah, dia pun ada penyakit-penyakit yang lain. Dan makhluk halus ini juga boleh menyebabkan lebam-lebam di badan. Benda ni ketara dan kebiasaan banyak yang kita jumpa. Lebam ini boleh menjadi petanda seseorang itu terkena gangguan. Dia bukan lebam-lebam yang di bahagian-bahagian yang tertentu. Di bahagian-bahagian yang kita rasa susah nak kena lebam. Contohnya di pelipat-pelipat, di bawah-bawah ketiak tu, di bahagian tengkuk. Kawasan-kawasan yang tu macam mana boleh berlanggar? Macam mana boleh berlanggar dengan sesuatu yang boleh mengakibatkan lebam? Pelik lah kan? Jadi benda tu bila kerap terjadi lebam-lebam ni, kena hati-hatilah, risau ada gangguan. Dan ada juga sesetengah tu yang terkena penyakit daripada jin syaitan ini yang mengakibatkan seseorang itu mendapat barah ataupun kanser secara tiba-tiba. Sekian-sekian ada ketumbuhan. Pelik lah kan? Mana datangnya? Bila cek-cek doa-doa, ada gangguan. Itulah sedikit sebanyak pengalaman yang saya ada. Mungkin ada lagi. Cumanya nak katakan makhluk halus jin syaitan ini boleh menyebabkan penyakit. Dan kalau kita lihat kepada kisah Prince Maid tu, dia yang dikata kulit-kulit muka dia tu dah ngelupas, jadi kering, bila dia tarik tu cabut jadi merah macam kena terbakar tu. Itu pun boleh menjadi satu punca terkena penyakit makhluk halus. Ialah bila orang tu ada gangguan, orang tu yang akan terkena penyakit daripada makhluk halus tu. Mungkin makhluk halus tu dia marah. Bila dia terkena rawatan tu, makhluk halus ni dia sakit lah. Bila dia sakit, dia pun nak kena lepas geram dia. Dia lepas geram kepada pesakit tu. Pesakit tu akan sakit lah.
Jadinya untuk kita mencegah lah, simple saja, kita nak cegah daripada terkena penyakit daripada gangguan makhluk halus ini, Nabi dah ajar kita dah. Kita sentiasa membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan masa nak tidur tu baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca 3 qul ni, tiup pada tangan, sapu pada seluruh anggota, niat untuk dijadikan perlindungan diri daripada segala gangguan jin, syaitan dan iblis. InsyaAllah kalau kita mengamalkan selalu sebelum tidur dan selepas bangun tidur, InsyaAllah apa-apa gangguan, apa-apa sihir tidak akan terkena pada kita dengan izin Allah. InsyaAllah moga-moga bermanfaat. Itu saja perkongsian daripada saya. Moga-moga ia memberi satu pencerahan kepada kita semua dan kepada yang bertanya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.